Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atira Husna bersama 4 orang lagi rakan-rakan saya, iaitu Nur Hanis Akilah, Nik Nurfania Fatiah, Aiman Syafiq serta Adi Fitri akan membentangkan tentang penyeludupan persekutuan, iaitu Perkara 38, dikenali sebagai Majlis Raja-Raja. Okey, apakah itu Majlis Raja-Raja? Majlis Raja-Raja adalah sebuah badan rasmi yang ditubuhkan di bawah Perkara 38 sebagai tempat raja-raja dan yang di-Pertuan Negeri bertemu dan berbincang tentang hal ehwal negara. Majlis Raja-Raja ini biasanya dianggotai oleh 9 orang raja-raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Sejarah tentang penubuhan Majlis Raja-Raja ini bermula dengan penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu oleh negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, bagi membincangkan hal ehwal negara bersama dengan pemerintah Inggeris. Mesyuarat yang pertama, negeri-negeri Melayu bersekutu. Mesyuarat raja-raja yang pertama negeri-negeri Melayu bersekutu dikenali sebagai Mesyuarat Durbar yang diadakan pada tahun 1897. Mesyuarat Durbar ni dipercayai diberi nama atas sebab persidangan yang telah diadakan oleh raja-raja dan Gubernur British di India dulu. So, apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1948, Majlis Raja-Raja telah ditambah keahliannya dengan memasukkan negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Namanya juga telah dipendekkan daripada Majlis Raja-Raja Melayu kepada Majlis Raja-Raja sahaja. Mesyuarat yang pertama diadakan selepas masuknya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ialah pada tahun 1948, dan selepas negara kita mendapat kemerdekaan, barulah negeri-negeri selat seperti Melaka dan Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada ahli negeri Majlis Raja-Raja. Kemudian selepas penubuhan Malaysia pada 1963, Sabah dan Sarawak juga menjadi ahli kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Nama saya Muhammad Adi Fitri bin Arifin daripada DLM 6E. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan perkara yang ada dalam jadual kelima dalam Majlis Raja-Raja. Okey, yang pertama sekali, Majlis Raja-Raja hendaklah terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan yang dipertua bagi negeri yang tiada raja. Okey, ini maksudnya Dua elemen ini penting dalam keanggotaan Majlis Raja-Raja. Okey, yang kedua pula, tempat Duli Yang Maha Mulia Raja ataupun yang dipertua bagi negeri boleh memperutakan apa-apa hal dalam Majlis Raja-Raja. Okey, yang ketiga pula, Majlis Raja-Raja hendaklah ada satu mohon besar yang disimpan oleh seorang yang dilantik dalam Majlis Raja-Raja itu. Maksudnya hanya seorang yang akan menyimpan satu mohon besar ini kerana dilantik atas persetujuan dalam Majlis Raja-Raja. Okey, siapakah orang itu? Kita masuk yang keempat. Yang keempat ini adalah orang itu adalah setiausaha ataupun setiausaha ini adalah orang yang dilantik di bawah Seksyen 3. Dan dia hendaklah menyimpan mohon besar ini dan memegang jawatan setiausaha ini selama yang diperkenan dalam majlis itu. Okey, jadi itu adalah tanggungjawab setiausaha ke atas mohon besar. Okey, yang kelima pula, setiausaha ini juga bertanggungjawab untuk memanggil mesyuarat Majlis Raja-Raja apabila yang di-Pertuan Agong bertitah. Jadi, dan tidak lewat daripada 4 minggu sebelum tamat tempoh jawatan yang di-Pertuan Agong ataupun timbalan yang di-Pertuan Agong. Maksudnya sebelum tamat tempoh jawatan yang di-Pertuan Agong ataupun timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey, setiausaha ini bertanggungjawab untuk memanggil anggota Majlis Raja-Raja untuk bermesyuarat. Okey, yang keenam pula, yang dipertua bagi negeri tidak boleh menjadi anggota yang berhubungan dengan pemilihan, pemecatan
yang di-Pertuan Agong ataupun timbalan yang di-Pertuan Agong. Kenapa? Kerana ini adalah untuk melindungi status keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran yang Duli Yang Maha Mulia-Mulia Raja. Jadi ini adalah satu keistimewaan kepada Raja-Raja Melayu. Okey. Yang ketujuh pula, Majlis Raja-Raja hendaklah mengambil keputusan undi jika tiada kata sepakat dalam mesyuarat tersebut. Okey. Yang terakhir sekali, segala persetujuan hendaklah ditanda dengan mohor besar jika persetujuan melalui surat. Jadi raja-raja hendaklah surat itu hendaklah ditandatangani dengan mohor besar tanpa perlu dipanggil bermesyuarat. Maksudnya di sini, jika raja-raja itu mengemukakan persetujuan baginda melalui surat sahaja, surat itu akan diberi kepada setiausaha. Setiausaha pula akan menandai surat itu dengan mohor besar atas tanda itu adalah persetujuan dari raja tersebut. Jadi setiausaha tidak perlu memanggil raja tersebut untuk datang bermesyuarat sekali. Okey, sekian, terima kasih. Nama saya Nurhanis Akilah binti Janadi dan hari ini saya akan menyambung pembentangan kami mengenai Majlis Raja-Raja. Dan saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu Majlis Raja-Raja menjalankan tugas. Tugasan yang pertama ialah melantik Yang di-Pertuan Agong ataupun timbalan Yang di-Pertuan Agong mengikut jadual 3. Apakah itu jadual 3? Jadual 3 merupakan jadual pemilihan timbalan Yang di-Pertuan Agong ataupun Yang di-Pertuan Agong. Salah satu isi kandungan untuk jadual 3 ialah seseorang raja itu layak menjadi Yang di-Pertuan Agong kecuali yang pertama, raja tersebut belum cukup dewasa. Sebab yang kedua, raja tersebut telah memberitahu penyimpan cop mohor besar raja-raja bahawa beliau tidak mahu menjadi Yang di-Pertuan Agong. Sebab yang ketiga merupakan Majlis Raja-Raja telah memutuskan bahawa seseorang raja itu tidak layak menjadi Yang di-Pertuan Agong atas sebab-sebab yang tertentu seperti kelemahan tubuh badan. Tetapi untuk sebab yang ini, Majlis Raja-Raja haruslah mendapatkan 5 penyokong. Isi kandungan yang kedua bagi jadual 3 ialah Majlis Raja-Raja haruslah menawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong kepada raja-raja yang layak. Senarai raja-raja yang layak untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong haruslah mengikut Seksyen 4. Negeri mengikut Seksyen 4? Apa tu? Negeri yang pertama dalam Seksyen 4 merupakan Negeri Sembilan. Negeri yang kedua ialah Negeri Selangor. Negeri yang ketiga ialah Perlis. Seterusnya Negeri Terengganu, diikuti pula oleh Kedah, kemudian Kelantan, kemudian Pahang, kemudian Johor dan negeri yang terakhir sekali merupakan negeri Perak. Di sini saya akan sertakan senarai negeri-negeri mengikut Seksyen 4. Jikalau seseorang raja itu tidak mahu menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka jawatan tersebut akan diberikan kepada negeri yang seterusnya. Jikalau seseorang raja itu mahu menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka Majlis Raja-Raja haruslah mengisytiharkan dan penyimpan cop mohor besar raja-raja haruslah memberitahu kedua-dua majlis parlimen. Dan saya akan menyambung tugasan Majlis Raja-Raja. Tugasan yang kedua, Majlis Raja-Raja mempunyai hak untuk bersetuju ataupun tidak mengenai apa-apa aktiviti yang melibatkan agama. Tugasan yang ketiga, Majlis Raja-Raja boleh memperkenankan atau menasihati sebarang pelantikan selepas perbincangan Majlis Raja-Raja. Tugasan yang keempat, Majlis Raja-Raja mempunyai hak untuk melantik anggota Mahkamah Khas, Fasal 1, Perkara 182. Tugasan yang kelima ialah memberi pengampunan mengikut Fasal 12 Perkara 42. Apa itu Perkara 12 Fasal 42? Perkara 42 merupakan kuasa pengampunan.
Yang di-Pertuan Negeri akan memilih orang yang mahu diberi ampun. Yang di-Pertuan Agong pula akan menentukan sama ada orang itu akan digunakan pengampunan ataupun tidak. Keputusan oleh Yang di-Pertuan Agong haruslah melalui prosiding yang tidak boleh dihadiri oleh mana-mana Perdana Menteri ataupun Raja-Raja. Jikalau perlu, Yang di-Pertuan Agong akan meminta pendapat daripada Peguam Negara. Sekian daripada saya, Fasal 2, Majlis Raja-Raja menjalankan tugas. Nama saya Aiman Syafiq bin Azli dan saya dari kelas DLM 6E. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang Pasal 3 Majlis Raja-Raja. Okey, yang pertama, Majlis Raja-Raja ini dianggotai oleh 9 Raja Melayu dan 4 yang di-Pertua Negeri. Dan seterusnya, mengikut peraturan Duli Yang Maha Mulia, raja-raja sahaja yang layak mempengerusikan mesyuarat. Dan jika diikutkan, ianya dipengerusikan mengikut giliran yang telah pun ditetapkan dalam susunan oleh majlis. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar atau Ketua Menteri hadir sebagai penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia, Raja dan Yang di-Pertua Negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hanya hadir pada mesyuarat pada hari kedua dengan diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai penasihat. Ini menjadikan mesyuarat ini sebagai mesyuarat tertinggi di Malaysia, dan Yang di-Pertuan Agong hanya hadir jika mesyuarat itu melantik Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong seterusnya, atau ianya akan membincangkan polisi negara. Dan timbalan Perdana Menteri tidak tergolong dalam Majlis Raja-Raja. Seterusnya saya akan membincangkan tentang fungsi Majlis Raja-Raja. Yang pertama adalah seperti saya kata tadi, ini adalah untuk memilih Yang di-Pertuan Agong atau timbalannya di-Pertuan Agong seterusnya. Dan yang kedua, untuk mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Yang ketiga adalah untuk melantik anggota-anggota Mahkamah Khas. Yang keempat adalah untuk memberi ampun, tunda ampun dan lega hukum atau meremehkan, menggantung atau meringankan hukuman ke atas seseorang. Okey, yang kelima adalah untuk melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera dan ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, yang seterusnya saya akan membincangkan tentang kuasa Majlis Raja-Raja. Pada tahun 1983, terdapat pindaan untuk memindahkan kuasa pengisytiharan darurat diserahkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Akan tetapi pindaan itu telah ditolak oleh Majlis Raja-Raja, dan sebagai komprominya Yang di-Pertuan Agong diberi kuasa untuk memulangkan rang undang-undang ke Dewan Rakyat untuk dipertimbangkan semula. Sekian saja penyampaian saya pada hari ini. Terima kasih. Okey, sekarang saya nak membincangkan tentang Pasal 4 yang termaktub dalam perkara 38, iaitu yang bermaksud tiada undang-undang yang dapat menyentuh hak dan keistimewaan Raja-Raja Melayu melainkan atas persetujuan Majlis Raja-Raja sendiri. Maksudnya kat sini tak ada apa-apa pun yang boleh
menyentuh, tak ada apa-apa perkara pun yang boleh menyentuh uh, tentang keistimewaan Raja-Raja Melayu ni, unless kalau dia ada persetujuan untuk menyentuh untuk mengubah some part of the majlis raja-raja punya keistimewaan, orang raja-raja punya keistimewaan dengan persetujuan majlis raja-raja Melayu. Dan perkara itu telah dibincangkan di dalam presentation yang lepas. Sekarang saya akan bincangkan tentang pasal 5. Pasal 5 ialah pasal 5 menyentuh tentang majlis raja-raja. Majlis raja-raja hendaklah dirundingi sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar yang menyentuh tindakan pentadbiran di bawah perkara 153, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan majlis raja hendaklah dirundingi. Ini bermaksud ialah yang di-Pertuan Agong mestilah mengikut nasihat jemaah menteri dalam mengubah sesuatu perkara. Perkara 153 ialah memperuntukkan yang di-Pertua menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan penduduk asal Malaysia ataupun Bumi Putra. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nik Farhana Fatiah. Saya akan sambung perkara 38 iaitu tentang Majlis Raja-Raja di bawah pasal 6, iaitu tentang beberapa fungsi yang berhubungan dengan apa-apa prosedur yang boleh mengikut budi bicara anggota-anggota Majlis Raja-Raja. Antara yang berkaitan adalah pertama, memilih yang di-Pertuan Agong atau memecatnya atau memilih timbalan yang di-Pertuan Agong. Seperti yang kita tahu, pemilihan yang di-Pertuan Agong akan dilaksanakan secara urutan monarki yang telah ditetapkan, dan ianya adalah mengikut persetujuan semua anggota Majlis Raja-Raja. Yang kedua, memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan. Sebagai contoh yang terdekat yang kita dapat lihat ataupun kaitkan, pada awal tahun 2020, kemelut politik telah berlaku yang mana menyebabkan Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipilih sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong. Semestinya ianya melibatkan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jadi seterusnya, yang ketiga, memperkenan dan tidak memperkenan apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan-sempadan sesuatu negeri atau yang menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja. Antara contoh yang dapat saya cari dalam keratan akhbar berita harian online, isu tentang hal ehwal imigresen telah dibangkitkan pada awal pembentukan perlembagaan, yang mana hal ehwal imigresen memerlukan rujukan daripada Majlis Raja-Raja jika ada perubahan mana-mana undang-undang dalamnya. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa undang-undang dan dasar imigresen secara langsung terkesan kepada negeri kerana kemasukan warga asing. Sekaligus ini adalah untuk kedaulatan negeri. Yang keempat, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama diperluaskan ke persekutuan secara menyeluruh. Sebagai contoh yang dapat saya kaitkan, Majlis Raja-Raja telah menitah Persatuan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 1968, iaitu dikenali sebagai MKI, seperti membincangkan, menimbang dan menguruskan apa-apa yang dirujukkan kepada majlis oleh Majlis Raja-Raja.
yang bermaksudnya segala urusan tentang hal ehwal agama akan dirujuk kepada Majlis Raja-Raja. Hal ini kerana seperti mana yang kita tahu daripada awal lagi, tugas yang di-Pertua Agong terlibat secara penuh dalam hal ehwal agama, dan bukannya residen British seperti yang kita tahu pada permulaan perlembagaan dihasilkan, dan Majlis Raja-Raja Melayu. So, dan yang kelima, pelantikan anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1 Perkara 182. Okey, Mahkamah Khas Mahkamah Khas Raja-Raja adalah tentang peruntukan apa-apa prosiding oleh atau terhadap Yang di-Pertua Agong atau Raja sesebuah negeri atas sifat peribadi baginda. Yang bermaksud apa-apa kesalahan ataupun tindakan yang dikaitkan oleh Yang di-Pertua Agong, yang dikaitkan terhadap Yang di-Pertua Agong ataupun Raja sesebuah negeri akan dirujuk kepada Mahkamah Khas Raja-Raja. Dan yang terakhir adalah memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman di bawah Fasal 1 Perkara 42 seperti yang telah diterangkan oleh Hanis pada sebentar tadi. Ianya melibatkan tentang hukuman budi bicara yang akan diberikan oleh Majlis Raja-Raja tentang sesuatu hukuman ataupun permohonan ampun yang dibuat oleh seseorang atau individu. So, itu saja untuk Fasal 6 Perkara 38. Terima kasih.